So masa dia kita sudah sampai. Jom kita terang histamin. Okey, bab histamin ni banyak orang keliru lagi lah. Kita sebab saya duduk sembang sebelum ni, leaky gut menyebabkan berlakunya masalah histamin intolerance akibat kekurangan diamine oksidase. Lepas tu orang pun bela lah histamin ni mai pada mana, apa kerja dia, macam soalan macam tu lah. Okey, baik, saya start lah. Histamin ni dia banyak fungsi dia untuk tubuh badan. Antara kerja dia adalah untuk modulate kita punya immune system. Okey, so saya buat contoh lah. Contoh, ambil mainan anak saya Asad. Okey, imagine tubuh badan kita adalah sebuah bangunan. Okey, sebuah bangunan. Lepas tu ada orang kata ni nak kata ni ada perompak nak masuk dalam kita punya bangunan tu lah. Okey, perompak ni dalam konteks ni, perompak kita kategorikan sebagai allergens, pathogens, bakteria, viruses. Okey, ini kita kata perompak lah. Perompak nak masuk dengan kita punya bangunan ni, dia nak pergi menyelongkak lah kan. Okey, so tubuh badan kita, bangunan ni, dia kena ada pondok pagat. Selalunya lah bangunan ni akan ada pondok pagat. Okey, pondok pagat ni pula, okey, kita guna contoh had ni lah pondok pagat. Okey, apa canggih sangat ni, boleh lah kita kata pondok pagat ni. Okey, pondok pagat so bangunan kita dia akan hantar report kepada pondok pagat mengatakan ada penjahat nak masuk dengan kita punya bangunan ni. Okey, so report ataupun call ke pondok pagat ni digelar sebagai immunoglobulin E. Dia punya call itu kepada pondok pagat ni digelar sebagai immunoglobulin E, antibody. Okey, itu umpama orang tenants dalam bangunan ni, dia telefon pondok pagat. Pondok pagat, kita ada perompak nak masuk. Perompak ni dalam kes ni adalah pathogen, viruses, allergen, bakteria. Okey, so pondok pagat terima. Okey, pondok pagat dalam konteks ni dia adalah mast cell ataupun basophils, ataupun dua-dua ni digelar sebagai kita punya sel darah putih. Sel darah putih. Okey, sel darah putih ni, pondok pagat ni pula, kalau dia nak hantar minta bantuan ke tempat lain, dia kena bawa keluar satu benda lah. Okey, benda tu digelar sebagai histamin. Okey, so dia hantar isyarat. Pondok pagat tu, kalau dalam bahasa sains dia, mast cell pondok pagat ini digelar sebagai mast cell ataupun basophils. Dia akan mengeluarkan histamin melalui proses degranulation. Okey, so ni kita kata histamin. Histamin ni kita umpamakan dia, menantang apa nak aku buat ni? Susah sikit nak ni. Okey, kita kata dia sebagai call center. Okey, daripada pondok pagat ni, dia nak minta bantuan ke, nak minta polis tolong ke, nak minta askar ke, apa segala benda, bomba ke, mai tolong ke, dia kena call center dulu. Okey, daripada call center ni histamin, kita kata histamin ni sebagai call center. Okey, so dari call center ni baru histamin ni boleh buat kerja, mengarah benda-benda lain pergi buat kerja. Antara contoh, okey, bila kita contohnya, kalau macam ada kecemasan berlaku, kita kena clear jalan tau. Kena clear jalan. Kita kata nak pergi ke bangunan ni, okey, histamin kata okey, kita kena clearkan jalan supaya kita boleh hantar bantuan secepat mungkin kepada bangunan ni untuk nak tangkap perompak ni. So
histamin dia akan pergi kepada kita punya saluran darah dan mengembangkan saluran darah kita tu. Okey, supaya jalan tu terbuka luas supaya imun kita boleh masuk dengan cepat. Okey. Dia buka jalan, lepas tu dia membuat satu meningkatkan kebolehtelapan saluran darah. Bermaksud, okey, macam ni Satu, bila saluran darah tu dah terbuka, okey, dia laju sikit. Satu lagi, dekat saluran darah tu dia meningkatkan kebolehtelapan. Bermaksud celah-celah saluran darah tu, dia histamin ni dia akan arahkan imun kita boleh masuk celah-celah saluran darah tu pergi ke kita punya kulit untuk nak lawan bakteria ataupun jangkitan tu secara cepat. Canggih Lepas tu satu lagi, saya terlupa benda-benda yang detail ni. Saya takut. Saya buka saya punya nota Okey, satu lagi, dia boleh rekrut immune cell yang lain tu. Dia kata, weh, hello, kita ada ni perompak nak main masuk bangunan kita ni, macam mana kita nak buat? Okey, dia boleh rekrut immune cell lagi. Seperti interleukin 1, seperti interleukin 4, interleukin 10, kita punya prostaglandin, meningkatkan kita punya prostaglandin. Ataupun kalau dia teruk lagi, dia panggil heavy artillery. Dia panggil tumor necrotic factor, dia panggil chemokines. Yang ni heavy artillery lah. Tapi kalau dalam kes setakat perompak bodoh nak masuk bangunan saja, ni perompak bodoh mungkin allergen bodoh common saja ataupun virus flu biasa saja, dia tak perlulah nak panggil heavy artillery. Dia tak perlu nak panggil kapal terbang ke helikopter Dia panggil kalau dalam saya punya nota ni dia setakat panggil polis saja. Comel polis ni. Dia setakat panggil polis saja. Dia menghasilkan interleukin 4, interleukin 10 untuk nak pergi tangkap penjahat tadi. Lepas tu, key problem yang selalu berlaku adalah satu saja dekat sini. Okey. Selepas polis tu, okey, dah pergi tangkap allergen tadi, dah selesaikan. Okey, sekarang tugas dia adalah pada Pak Gad. Pada Pak Gad. Pak Gad ni kita panggil sebagai diamine oxidase. Okey. Kerja dia adalah untuk menguraikan polis-polis tu daripada tempat kejadian. Okey. Dia kata, okey, polis dah boleh balik rumah dah. Masalah semua dah selesai. Ini pun Pak Gad. Okey. Pak Gad dalam kes ni dia digelar sebagai diamine oxidase. Yang ni saya nak kata diamine oxidase, tugas dia adalah untuk menguraikan histamin. Inilah kerja dia, kerja Pak Gad. Okey. Diamine oxidase dia dihasilkan oleh kita punya bakteria usus. Okey. Kalau masalah orang yang ada masalah gastrik, anxiety ni, problem yang berlaku adalah bila kekurangan diamine oxidase akibat masalah leaky gut. Itu sahaja. Sebab bila kita berlaku leaky gut, dia akan mengurangkan enzim diamine oxidase ni, so dia tak boleh nak urai histamin ni. So apa yang akan jadi bila histamin ni tak boleh diuraikan oleh diamine oxidase? Dia akan berlaku chronic inflammation. Bermaksud masalah tu dia tak selesai. So histamin tu pelik pasal apa diamine oxidase ni tak kata kat aku suruh balik rumah? Ada lagi inflammation, yang ada lagi penjahat lain lagi ke? Ataupun sekarang ni dah start berlaku, dah masuk, ada fasa masuk pengganas dah datang ke bangunan tersebut. Sebab histamin ni diamine oxidase tak bagi tahu ada apa, tak bagi tahu kata selesai pun tak, apa pun tak, dia tak hadir. Okey. So histamin kita mula arahkan yang heavy artillery, dia mula arahkan keluar askar pula, hantar prostaglandin pergi. Bila dia start jadi macam ni, bermaksud kita punya
kita punya masalah inflammation tu dia makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Sebab histamin ni tetap pergi ke kawasan tu, menimbulkan keradangan untuk nak rekrut immune system lain ni. Okey. Akibat masalah diamine oxidase kurang. Kuih lama dia bila masalah ni tetap berlaku, diamine oxidase kurang pula, dia start panggil heavy artillery lah. Panggil meriam semua bagai. Yang ni digelar sebagai dia menghasilkan tumor necrotic factor, dia menghasilkan chemokines, dia menyebabkan cytokine storm sebab tak ada isyarat suruh urai, suruh balik rumah, tak ada isyarat tu. So sebab dia ingat, histamin ingat dah berlaku serangan zombie pula dekat kawasan tu. Sebab diamine oxidase tak bagi tahu apa pun. Pakat tu tidur ke apa semua tak tahu. Dia tak bagi tahu suruh urai balik rumah pun. Yang ni lah masalah. Dan orang tu bila berlakunya masalah ni, dia akan terperangkap dalam mode sympathetic dominant selamanya. Selagi masalah leaky gut usus dia tak diselesaikan, selagi dia tak tambah penghasilan diamine oxidase, selagi itulah kita punya inflammation tu akan terus berlaku. Okey. So kalau ada soalan tak faham, silakan tanya noh. Silakan tanya. Saya akan jawab sebaik mungkin. Okey. So cara untuk selesaikan masalah ni, okey. Saya cerita untuk akibat. Antara akibatnya yang akan berlaku adalah gangguan kepada kita punya hypothalamic pituitary adrenal axis, iaitu digelar sebagai HPA axis, akibat berlaku radang pada bahagian dalam otak kita, iaitu hypothalamus. Okey. Inilah yang menyebabkan berlakunya masalah anxiety, berlakunya masalah panic attack, berlakunya masalah orang kata tak boleh nak memandu, takut dengan bunyi bising, tak boleh nak duduk rumah seorang-seorang, pergi tempat ramai orang rasa nak balik rumah, takut nak keluar ke tempat banyak orang lah, senang kata macam saya cakap tadi lah. Ini diakibatkan oleh gangguan HPA axis. Bila berlaku gangguan kepada kita punya HPA axis, kita tak boleh nak menghasilkan kortisol yang mencukupi untuk situasi stres yang berlaku lah. Sebagai contoh, bila kita duduk relax-relax, dia tak ada apa tau. Perut pun tak berangin, tak kembung apa semua. Tapi bila dengar cerita, kucing tadi aku tengok mati kena langgar tadi. Kita pula sayang kucing tu. Kita tengok dia dengar saja berita tu, kita rasa Allah, kucing aku kan. Terus jadi kembung, terus jadi sesak nafas, ketak dada tak terpasai. Apa tu nak trigger panik. Ini diakibatkan oleh masalah kekurangan kortisol untuk berhadapi situasi tersebut. Akibat gangguan pada HPA axis merendahkan penghasilan kortisol, dan kita bergantung kepada adrenalin pula. Bila adrenalin keluar, dia trigger secondary histamine release, yang ini yang menyebabkan berlakunya kembung tak tentu pasai tiba-tiba ni. Okey, baik. Kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Tadi saya dapat mesej pada Tuan Hanif, seronok lah saya. Allah, saya tak boleh tunjuk kat sini noh. Dia kata dia berat badan dah naik. Lepas tu sebelum ni dia duk risau berat badan dia. Dia pada tinggi dia 180, berat badan dia daripada 80 something. Lepas tu turun tinggal 60, 59 macam tu. Sekarang ni dah naik balik 64. Lepas tu dia dah boleh drive balik kereta sukan dia. Kereta dia punya, dia bikin kereta dia, kita panggil kereta sukan lah. Dulu nak drive kereta dia ni, dia punya bising tu, dia kata Allah, saya tak tahan lah bunyi kereta saya ni sendiri kan. Dulu dengar sedap, sekarang ni dia kata dengar macam meluat. Tapi Alhamdulillah sekarang ni kata sedap sungguh bunyi rinjil kereta aku ni. Lepas tu dia dah boleh drive balik dah. Okay. Tuan Farouk Alfandi, saya ada simptom macam sakit jantung. Last year pergi buat basic check up. Doktor kata doktor kata tanda jantung pun memang ada masalah jantung.
doktor kata tanda jantung pun. Memang ada masalah jantung ke, ada masalah macam mana tu, ataupun doktor kata bukan jantung pun. Sebab saya confused juga ni soalan ni. Okey, untuk Cik Nira Harry, saya baru beli hafal. Mudah-mudahan serasi plus MMB. Alhamdulillah. Bagi ada dietag lah. Kena ada dietag untuk guide. Kalau tak guide ni jenuh juga. Sebab kita yang bab jaga makan ni, dia umpama macam ni lah. Okey, doktor sahkan tak kena sakit jantung normal, alhamdulillah. Okey. Untuk orang yang ada masalah sakit dada, tak kira lah hang sakit dada belah kanan ke belah kiri ke belah apa sekalipun pergi hospital dulu, check dulu macam apa yang Tuan Farouk Afandi buat. Apa dulu? Pergi check dulu ke hospital. Buat dulu test untuk ECG. Kalau ECG lepas ni, dia kira tak ada masalah apa, pergi buat test, blood test. Kitanya troponin level kita okey, CRP kita okey, mungkin kitanya ASR ada elevate sikit, itu tak ada masalah apa pun. Tapi yang penting kitanya troponin level tu kita kena check. Sebab kita nak check sama ada kita tengah mengalami serangan jantung ataupun kita pernah mengalami serangan jantung. Kalau troponin level kita clear, bermaksud kita bukan ada serangan jantung. Okey. Kalau untuk orang yang macam Tuan Effendi kata, ada macam simptom jantung, macam sakit dada kiri apa semua, kalau dalam bahasa perubatan digelar sebagai Rome Health Syndrome. Yang ni Dr. Samji Gupta dekat YouTube ada seorang pakar jantung, kardiologis, nama dia Dr. Samji Gupta. Okey, dia dekat UK, dia explain bab Rome Health Syndrome ni secara detail. Saya pun ada explain juga. Rome Health Syndrome ni bermaksud palpitation ni maksud degupan jantung kita tu jadi laju akibat saraf vagus kita kita irritate, menyebabkan kita punya jantung tu dia berdegup laju lagi. Disebabkan oleh bila perut jantung kita memang terletak belah kiri, tapi dia letak kat sini tau. Letak kat sini rapat dengan perut kita. Memang rapat betul dengan perut kita. Okey. So bila kita bloated ni maksud kita punya kembung ni, kita jadi kembung-kembung kita dekat kita punya usus ataupun dekat kita punya perut, dia akan tekan kita punya diafragma ke atas. Diafragma ni bermaksud ada dekat yang kembang kecut kita punya paru-paru ni, kat sini. Okey tugas dia kembang kecut paru-paru kita. Bila tekan saja ke atas ni, dia akan alihkan sedikit kita punya kedudukan jantung. Okey. Awal-awal dia jadi apa? Kita punya nadi dia jadi perlahan. Dia jadi perlahan. Sebab tu kalau orang duk tengah bloated, dia awal-awal dia akan komplain kata dia jadi senang ngantuk. Tapi bila baring saja, mata dia jadi cerah balik. Dah tak boleh tidur. Dia ingat nak tidur, tapi bila baring saja, mata dia jadi cerah balik. Dia punya degupan jantung dia tu boleh rasa sampai ke perut. Rasa bergetang kedek. Sebab perut dia, sebab jantung dia dah cecah dengan perut dah dekat sangat. Itu saja pun. Cuma dia bila baring, mata dia terbuka besar. Sebab bila kita punya nadi jadi slow, badan kita kata kemungkinan orang ni sedang dibelit dengan ular. Dia bukan tahu apa pun, dia bukan nampak pun. Dia tahu bila nadi slow, aku nak tengok adrenalin. Okey, bila tengok adrenalin, orang tu kurang adrenalin kita trigger secondary histamine release, diamine oxidase kita tak cukup, start jadi kembung, otak pun jadi laju. No? Okey, baik. Saya tengok Tuan Farouk Afandi cakap apa sini. Saya tengok kat PC saya sedang sikit. Okey. Apa kadang-kadang bila buat kerja berat, dia tiba-tiba rasa nak dada belah kiri 3 jam beroda. Sebab dia jadi acid reflux. Saya tak puas hati apa yang Dr. IJN tu beritahu. Saya masih beranggapan saya masih ada blockage kot. Okey. Kalau blockage daripada ECG saja kita boleh tahu dah ada blockage. Dia tak perlu kita terus buat ECG, dia boleh check untuk sama ada kita berlaku arteri punya blockage. Okey, betul-betul ya. Okey. Therefore doktor kata tak perlu further checking, further test.
Dia tu buat ECG, stress test, blowing test, and doktor kata normal. Sebab dia pun dah buat sekali blood test, dia pun dah check apa kita punya troponin level. Dia kata okey, tak ada masalah. Kalau apa, boleh je nak minta doktor tu untuk buat ni, apa dah, angio. Tapi buat angio pun tak guna juga. Kalau kita pergi swasta, kalau lepas tu doktor tu pula kata aku boleh sembelih orang ni, buat angio sekali ya. Tapi angio selalunya kos tak ada masalah. Angio selalunya kalau kita punya blood test clear apa semua, tak perlulah buat, no? Okey. Baik. So kalau Tuan Farouk Afandi ada soalan, silakan tanya soalan lah. Betul tuan, tak perlu kata angio or scan bermaksud apa. IGN dia bukan swasta. Saya rasa IGN swasta, pasal apa dia tak sebelah. Saya dia selalunya kalau kita pergi hospital swasta ke mana apa KPJ memang siap lah. Apakah punca sering muntah dan perut kembung lepas 3 hari kadang okey, lepas tu 2 minggu muntah semula? Okey. Apakah punca sering muntah dan perut kembung? Okey. Kalau perut kembung, dia akibat masalah SIBO, Small Intestinal Bacteria Overgrowth. Lepas tu kalau muntah pula, sama juga, dia menjadi muntah angin. Selalunya muntah angin. Akibat Small Intestinal Bacteria Overgrowth ni, kalau kita makan benda-benda yang tinggi dalam FODMAP, iaitu fermentable oligosaccharide, fermentable oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide, oligosaccharide, lepas tu lagi polyols. Buah lah selalunya benda-benda ni, benda-benda buah. Dia mudah fermented menapai dekat kita punya usus oleh bakteria SIBO ni, macam Staphylococcus, apa lagi, E. coli akan ambil gula ni, dia tapai kat diri dia, lepas tu dia hasilkan gas, hidrogen ke, methane ke, ikut jenis dia. Dan ini yang kita panggil angin ni. Dan ini benda ni, gas ni yang menyebabkan berlakunya masalah kembung. So itu sajalah. So selalunya untuk nak berlaku masalah SIBO ni, berlaku masalah orang kata jangkitan, berlakunya masalah pencambahan bakteria dekat usus besar ni akibat kita punya proses kebun usus tu slow. MMC kita slow, Migrating Motor Complex. Ni diakibatkan oleh badan kita terperangkap dalam sympathetic dominant, iaitu mode fight or flight ni. Bila mode of flight, kita sangkut dalam mode fight or flight, kita akan kurang bekalan darah, blood supply dan nerve supply dekat kita punya digestion lah. Digestion ni bermaksud daripada kita punya mulut, tekak, perut, kita punya usus kecil, usus besar, lubang dubur. Okey, semua benda tu kita merangkumi kita punya digestion. Sebab tu kalau untuk orang yang kembung, dia kembung, dia senang jadi tekak, sangkut, tak tentu pasai, perut dia jadi panas, jadi senang jadi sembelit, lepas tu jadi buasir. Okey. Ikut jenis semuanya normal, cuma isi bacaan tak cantik sikit. Kalau kita, kambung boy, Waalaikumsalam. Bila kita pergi buat ECG dalam keadaan kita tengah berdebak, ECG kemungkinan dia out sikit. Lepas tu kita buat test balik ECG, insya-Allah okey. Ataupun kita mengalami masalah supraventricular tachycardia. Supraventricular tachycardia ni dia berlaku akibat kita punya otot jantung tu dia melemah sedikit akibat kita duk menggunakan tenaga kita. Cara penggunaan tenaga kita ni dipanggil glycolysis lah. Berlaku dalam keadaan tiada oksigen, iaitu aerobik. Bila berlaku dalam keadaan aerobik ni, dia daripada laktik tu dia akan menghasilkan hydrogen ion, dia akan mengoksidakan mengoksidakan kita punya otot jantung. So lama-lama otot jantung kita akan jadi lemah. Saya tahu benda ni sebab isteri saya ada problem tu. So contoh macam isteri saya, dia buat cardio balik, lepas tu dia buat tambah masa balik. Dalam terbaru ni, dia selalu kalau dia demam saja, confirm dia kena masuk hospital sebab masalah SVT tu. Baru-baru ni dia demam steady, tak ada apa pun, dia tak jadi masalah SVT dah. So kalau kita ada masalah jantung, kita agak lemah, ya betul ECG akan nampak tak cantik.
Itu saja. Tapi bagilah tahu saya kat mana Wave tu. Kalau boleh hantarlah dia punya report tu, saya boleh baca, tak ada masalah. Cuma saya ni tok bomo je lah. Okay, so kalau ada soalan silakan tanya soalan lagi. Silakan tanya soalan, saya akan jawab sebaik mungkin sampai pukul 10 sekejap lagi nah. Kita ada 29 minit lagi. 29 minit lagi. Okay, salah satu benda buasir buat buasir. Buasir ni selalu orang kata akibat najis kerah dia jadi buasir. Akibat sekian-sekian lah benda, selalunya orang kata najis kerah lah. Tapi dia tak tau. Untuk nak berlaku buasir ni, dia kena ada masalah angin. Okay. Sebab masalah angin, kita tahu dia mengurangkan kita punya bekalan darah dan bekalan saraf kepada kita punya usus. Dan juga kita punya kemud kemud dubur kita. Usus besar, dia kemud. Okay. Lubang dubur kita pun kemud. Dia dua benda yang berlainan. So, bila kita ada masalah angin, dia akan berlaku gangguan kemutan. Sini kemud atau lubang dubur kita tak kemud. Bila benda ni jadi, najis tu keluar tanpa kita punya lubang dubur kemud, dan benda ni akan menyebabkan berlakunya masalah buasir. Itu sahaja. Simple lah, simple. Dia bukan sebab masalah najis kerah, kita tahulah. Bila orang tu sembelit, confirm jadi masalah najis kerah, dan confirm ni akan menyebabkan berlakunya masalah buasir. Tapi nak kata masalah buasir tu disebabkan oleh najis kerah, tak. Dia sebab kita punya kemutan, irama kemutan tu dia tak selari dengan kita punya bukaan dubur. Itu je. Okay. Apakah punca sering muntah? Saya jawab, salam tuan, saya teman darah Eko, cantik cuma isi. Dia jawab dah. Tuan, saya dah beli kopi tuan, saya minum dari pagi sampai malam, boleh ke? Kita minum lepas makan lah. Lepas makan. Kopi MBB tu lepas makan memang cantik. Tapi untuk yang MBB beginner lagi, saya sarankan ambil Boost. Boost dia okey untuk beginner. Tapi kalau yang dah peringkat advance sikit, boleh ambil Relax. Ambil Boost dia okey lah. Okay. Selalu pening melayang, macam mana nak atasi tuan? Pening melayang ni, dia tak ada sebab lain. Dia disebabkan oleh masalah histamine intolerance. Histamine intolerance ni macam saya cerita awal tadi. Tak apa, jangan risau. Yang mana terlepas ni, daripada mula saya cerita tadi, yang mana terlepas, sekejap saya upload masuk YouTube. Boleh tengok kat YouTube semua. Okay. Pening ni disebabkan oleh masalah histamine intolerance. Dia tak ada benda lain. Dia ada benda lain. Satu lagi disebabkan oleh acid reflux. Dua benda ni. Histamine intolerance, acid reflux. Saya cerita acid reflux dulu senang sikit. Bila kita berlakunya masalah acid reflux, dia akan berlaku sumbat. Belakang hidung kita ni dia ada dua tube eustachian. Dia tube. Nama dia tube eustachian. Yang bersambung terus ke bahagian tengah telinga kita. Okay. Kalau berlakunya masalah irritation ataupun inflammation akibat reflux, dia akan kecup, dia akan tutup. Okey, bila dia tutup dia tutup, inflammation dua berlaku ni, dia tak selalunya sebelah ni dua-dua sama rata tak. Dia akan belah ni lebih sikit atau belah ni kurang sikit. So apa yang akan berlaku, histamine ni tube eustachian ni kerja dia untuk nak bagi balance tekanan luar ni dengan tekanan dalam tubuh badan kita. Okay. Bila dia block saja, kita tak boleh nak nak balancekan kita punya tekanan udara. Dia nak detect tu, kata orang ni kat tempat tinggi ke kat tempat rendah. Dia kata sebelah telinga ni detect macam tempat tinggi, sebelah telinga ni detect macam tempat rendah. So kita punya cecair separa bulat dan semicircular canal kita tu akan cuba balancekan orang tu sebaik mungkin. Okay. Yang ni selalu berlaku dekat orang yang kerap mengalami masalah acid reflux ataupun selsema. Okey, nombor dua. Ini yang tadi tu dia digelar sebagai alternobaric vertigo. Okey. Yang nombor tiga ni, yang satu lagi disebabkan oleh histamine intolerance. Histamine ni, kalau macam saya cerita tadi, dia boleh menyebabkan blood vessel punya, dia increase vascular permeability. Bermaksud dia boleh bawa cecair dekat kita punya salus paruh bulat. Salus paruh bulat kita ni, semicircular canal ni, dia ada cecair yang digelar sebagai endolymph fluid. Cecair endolymph yang kerja dia untuk nak trigger kita punya motion lah. Sama ada kita
bergerak ke depan, ke belakang, duduk ke bawah ni. Dia ada X, Y dan Z axis. Okay. So, dia mudah bila berlakunya peningkatan fluid cecair dalam kita punya bahagian dalam telinga kita tu, dia akan mudah trigger kita punya hair cell kita, dia trigger kita punya motion, kita akan jadi sentiasa pening. Awal-awal dia akan rasa macam kita berjalan atas bot, dia teruk sikit, dia rasa macam terapung, macam naik lift, teruk sikit lagi dia akan memusing dunia tu. Benda ni tak ada apa, tak boleh lah. Dia macam mana pun dia kena solve masalah leaky gut tu dulu. Jaga MBB betul-betul. Minta MBB ni kan susah pun, tapi dia kena belajar sikit lah, kena submit makan lah dekat Dietech. Lepas tu benda ni akan berkurangan lah secara slow. Dia selalunya kalau jadi pening ni, dia akan ikut sekali bunyi desing kat telinga tu. Nah. Okey, baik. Waalaikumsalam Cik Sakinah. Okey, Mount 22901. Tuan, Hafal Ultra akan bila post semangat ni? Hafal Ultra insya-Allah 25 ni, lagi 2 hari insya-Allah 25 hari ni. Okey. Maksud tuan lemah jantung kena makan ubat? Tak perlu. Ubat ni tak perlu. Saya dah 5 bulan dengan MBB. Okey, yang ni pening tu kerap tak? Yang ni nak kena tanya balik. Ataupun kontak saya lah. No, senang lah. Cuma benda pening layang ni cuma masih tak hilang-hilang. Okey, tak apa. Apa-apa pun kontak saya lah. Kita tengok apa yang kita boleh atok. Yang simptom lain macam mana tuan? Simptom lain selain pada pening melayang ni? Okey tak? Macam mana nak elak lagi GERD dari elak leaky gut. Happy D yang pre-order. Happy D 28 sebelah ni. Tapi Happy D ni bukan Happy D lama. Dia Happy D Pro. Dia orang kata lagi better lah daripada yang Happy D lama ni. Happy D lama ni dia kira orang kata cikai sikit. Happy D baru ni paling canggih sekali tau. Memang best lah. Memang best. Happy D baru ni dia kita panggil Happy D Pro. Dia memang lagi best. Okay. Yang lain okey, alhamdulillah. Pening lah. Kita tengok juga sama ada kalau kita berlaku orang kata satu mania syndrome. Ini problem sikit. Sebab kalau kita ada berlaku masalah fizikal, cacat fizikal sikit, sebab dia pecah kita punya dalam tu, dia boleh agak. Tapi kalau dia sekejap pening, lepas tu sekejap okey, ni tak apa. Dia tak apa. Tapi dia jangan pening sentiasa tak berhenti. Itu problem. Kalau cuma bila pendatang lain ni jadi risau, saya masih belum bersukan lagi. Tuan cuba bersenam sikit lah. Sikit. Okey. Syak lepas vaksin saya terus kena GERD, leaky gut yang buatkan saya ingat saya sakit jantung. Yang ni ramai orang komplain benda ni, tapi saya malas nak cerita pasal vaksin sebab semua orang dah buat dah kan. Sebab tu saya punya konten ni tak ada cerita langsung pasal vaksin ni. Malas nak sentuh dah sebab dah cucuk dah, nak buat macam mana. Yang boleh sekarang kita boleh repair saja. Itu saya, kita boleh repair je. Tapi sekarang saya tak pergi check up dengan pakar gastro. Tak apa, sebab benda ni perkara common yang saya jumpa banyak kali dah. Dah cuba main skipping tapi jadi jantung lagi berdebar, lagi risau. Okey, tak apa. Dia memang macam tu. Sebab bila kita, contoh macam orang yang recovery pada masalah leaky gut, GERD, anxiety ni, bila dia start bersukan, bukan start bersukan lah, dia start brisk walk kan, jalan biasa sekalipun, tiba-tiba jantung dia nak jadi laju, otak dia nak jadi fikir bukan-bukan. Ni perkara biasa. Dia panjang sikit tapi saya explain. Dia panjang sikit tapi saya explain lah. Dia berkaitan dengan cara kita menggunakan energi kita. Okey. Untuk orang yang baru recovery pada masalah leaky gut, gastric, GERD, anxiety ni, dia kurang glycogen. Dia tak boleh nak bina glycogen. Glycogen ni maksud simpanan gula dekat kita punya muscle, otot dan juga kita punya hati. Dia sangat-sangat kurang. Okey. Sebab sebelum tu, tubuh badan dia prefer menggunakan tenaga
dengan cara menguraikan otot ataupun melalui gula secara oral. Sebab tu orang yang mengalami masalah leaky gut ni, GERD, anxiety, apa semua ni, bila dia akan komplain awal-awal MBB ni selalunya orang datang, saya kena cut makan. Saya kena makan kurang-kurangnya 2 jam sekali, 3 jam sekali saya kena makan. Kalau saya tak makan, sekali dia nak datang simptom. Betul. Sebab proses glycolysis, penggunaan gula ni, dia 2 jam. First tu dia menggunakan gula daripada kita punya makanan. Okey. Selepas 2 jam, dia akan gunakan gula daripada kita punya sumber glycogen. Yang ini dipanggil sebagai glycogenolysis. Okey. Untuk nak gunakan glycogen ni, kita kena ada glycogen lah kan. Glycogen, proses penyimpanan glycogen digelar sebagai glycogenesis. Untuk kita nak simpan glycogen bagi digunakan oleh proses glycogenolysis ni, dia memerlukan kita sentiasa berada dalam keadaan simpatik, mode parasimpatetik, iaitu rest and digest. Tapi kalau kita terperangkap dalam chronic sympathetic dominant, mode fight and flight sentiasa tak berhenti akibat masalah gas dengan angin ni, kita tak ada lah simpanan glycogen. So kita bergantung kepada penggunaan tenaga glycolysis sahaja. Okey. Setiap 2 jam kena makan, setiap 2 jam kena makan. Kalau tidak, sekali dia jadi tak ketahuan. Perkara biasa ni, selagi kita tak selesaikan masalah leaky gut, benda ni akan berulang dan menjadi kuih lama kuih teruk. Okey. Ustaz, Allah dia maklumkan kat saya pula, dia suruh saya pin barang. Allah. Okey, baik. Yang ni Half5 Plus produk saya lah. Kod nak beli silakan lah. Benda ni Half5 Plus ni kita gunakan untuk orang ada masalah leaky gut, rawat masalah leaky gut. Okey. Tapi alhamdulillah saya turun. Biar saya dulu, cuma masalah ni je belum settle lagi. Tak apa, tak ada masalah. Jangan duk risau lah. Jangan duk risau. Bila tuan dah boleh start lari nanti, lepas tu, okey Ustaz, bagi yang MBB yang nak start lari ataupun nak angkat weight kan, jangan lupa buat satu benda yang sangat penting untuk mengelakkan kecederaan otot. Buat stretching. Simple stretching lah. Simple stretching, buat macam ni ke. Terutama stretching bahagian calf, betih kita, paha kita, buntut kita, pinggang kita. Stretching bahagian tu penting untuk mengelakkan kecederaan. Sebab sebelum ni proses penggunaan gula kita adalah glycolysis dalam keadaan aerobik. Okey, panjang cerita dia ni sebab apa jadi aerobik. Aerobik ni maksud dalam keadaan tiada oksigen. Sebab bila kita stres, kita akan kekurangan bekalan darah pada kita punya tangan dan kaki. Yang ni menyebabkan rasa kebah-kebah tu. Rasa kebah, rasa tangan ni tak kuat kan, pegang dia selalunya belah kiri lah, nak genggam barang tak apa nak boleh. Inilah sebab dia. Sebab orang tu berlakunya kekurangan bekalan darah dan saraf dekat dia punya tangan dan kaki, jadi kebah-kebahan. Bila berlakunya masalah kebah-kebah ni, terutama dekat tangan kaki ni, cara kita gunakan gula untuk nak bagi energi dekat sini adalah dalam keadaan tanpa oksigen. Sebab oksigen darah kurang, oksigen berkurang lah. So kita akan menggunakan tenaga dalam keadaan glycolysis aerobik. Bila kita menggunakan glycolysis dalam keadaan aerobik, kita punya akan berlaku pengumpulan hidrogen ion. Hidrogen ion ni akan menguraikan kita punya otot. Sebab tu dia jadi lembek. Sebab tu jadi lembek. Yang ni pun untuk bantu kita mula buat proses gluconeogenesis tu lah, untuk urai otot ni sebagai sumber tenaga. Baguslah juga kan. Tapi taklah sepatutnya benda tu berlaku. Apa cerita dia? Lupa dah. Sebab tuan tu kata tak larat. Tak larat betul lah. So bila glycogenolysis tak boleh, nak guna glycogen tak boleh, apa tubuh badan buat? Dia akan buat proses gluconeogenesis, uraikan otot kita sebagai sumber tenaga. Bila dia start urai saja, kita tangan ni jadi kecil lah, tak larat lah. Kuih lama aku kecil, pungkok aku kecil, tangan aku kecil, betih aku kecil. Okey. Apa lagi? Okey. Untuk nak memulakan proses gluconeogenesis, urai otot tu, dia akan memerlukan adrenalin. Dan adrenalin ni yang selalunya
bila kita start jogging kan, jalan kan, kita punya gula habis. Badan kata, aku nak guna glycogen, tak ada. So apa aku perlu buat? Aku buat proses gluconeogenesis. Tapi aku kena calling member aku dulu, adrenaline dulu. Adrenaline kata hello, dia datang. Bila dia datang saja, dia trigger secondary histamine release, dan ini yang menyebabkan berlakunya kembung tak tentu pasal. Dia tengah jogging tadi tak kembung pun. Dia tengah jalan-jalan tak kembung pun. Tiba-tiba dia kembung, dia jadilah sesak nafas, otak ketahuan, fikir macam-macam. Sebab problem tu cara dia, kita relax 2-3 hari dulu, bagi reda, lepas tu kita buat balik. Macam tu aja. Cara dia ulang macam tu ya. Tapi bab ni dia perlukan bila start workout, kita perlukan Happy D dengan Rail B. Benda ni bantu banyak. Macam mana nak hilangkan leaky gut? Nak hilangkan leaky gut ni, amal Half-Five Plus untuk rawat masalah leaky gut ni. Nombor 2, kita nak kena kurangkan histamine intolerance pada masa yang sama, kita praktis diet MBB. Diet MBB ni makan sedap-sedap, ikan bakar, ikan goreng, daging, sup, gearbox, gulai, apa semua. Cuma kita tak makan 3 benda je, iaitu tepung gluten, minyak sayur yang dibuat macam canola oil, sunflower oil, apa saja yang pada bijirin seeds ni. Ini minyak sayur yang kita tak guna sebab dia rancid, maksud dia tak stable. Nombor 3 ni, susu pasteurized milk kita tak makan. 3 benda ni sahaja. Ingat 3 benda ni sahaja. Yang lain semua kita nak makan, tapi dia kena ada orang guide. Sebab benda-benda yang kita baru nak makan ni akan trigger. Sebab tu dia kena ada orang guide kata, tak apa, makan ni boleh. Dia trigger bila dia trigger, kita kurang, kita reda, kita relax Contoh makan sayur. Makan sayur, kami hantar gambar, lepas tu kita tengok dia punya portion sayur macam mana. Makan portion sayur macam ni, bila berak tadi dia keluar sayur balik cebih-cebih sayur dah. Kalau macam tu, kita kurangkan sayur tu. Start makan dengan sawi dulu. Jangan kita pergi makan petai terus memang tak boleh. Petai tu nanti kemudian. Awal-awal ni kita makan sayur batang jenis lembut dulu, lepas tu baru makan kangkung, lepas tu baru makan jenis cruciferous, lepas tu baru makan jenis legum. Dia pelan. Lepas tu daging kena makan, lemak kena makan. Sedap bukan kita MBB ni tak sedap, memang sedap pun. Cuma kita tak makan benda tepung-tepung tu je. Yang pasal saluran darah tersumbat, saya dah agak mesti pasal problem usus and perut. Ya, betul. Selalunya itulah problem dia, orang memang bukan Tuan Farouk seorang saja dia fikir kata pasal kebah-kebah ni saluran darah tersumbat. Semua fikir benda yang sama. Sebab orang yang saluran darah tersumbat pun problem yang sama juga. Contoh, apa yang berlaku bila saluran darah kita tersumbat? Tubuh badan stres kan. Bila stres, dia masuk sympathetic dominant. Bila masuk sympathetic dominant, apa dia buat? Dia akan kurangkan bekalan darah pada kita punya extremities, iaitu kita punya tangan dan kaki. Bila kurangnya bekalan darah pada tangan dan kaki, kurang bekalan darah dan saraf pada kita punya tangan dan kaki, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi kebah-kebah. Lepas tu dia nak jadi tremor, dia nak jadi menggeletak tentu pasal. Itulah cerita dia, harap menjawab soalan Tuan Farouk. Kalau Tuan Farouk ada soalan, silakan tanya. Faham. Baik, memang tu rasa nak jumpa Tuan dan menimba ilmu pasal chemistry ni. Dia tak misteri pun. Kan sebab saya buat kerja ni lama dah. Sebab tu saya boleh tahu hampir ke semua cerita lah. Sebab handphone ni, yang ni lah anak bini saya call, yang ni lah semua klien saya call. So saya tak boleh lari. So kalau saya tak mau orang tu kacau saya kena bagi solution yang betul-betul solve problem dia. Kalau tidak, sampai ke pagi dia call, mampu aku. Makan banyak lemak tak naik kolesterol ke? Kolesterol, kolesterol ni banyak orang salah faham. Kalau untuk pemahaman kolesterol yang paling latest
tengok dekat YouTube, dia Dr. Paul Mason, lepas tu seorang lagi Dr. Kardiologis, Dr. Jantung juga, namanya Dr. Nadia Ali. Dua orang ni paling advance dalam pemahaman tentang kolesterol daripada dua ni. Untuk total kolesterol ni, total kolesterol yang TC tu, kalau kita tengok blood report, dia adalah meaningless. Meaningless bermaksud tak membawa apa-apa maksud pun. Kalau LDL, dia kata LDL ni dia ada kolesterol jahat, HDL kolesterol baik. Bukan, kolesterol is kolesterol lah. Dia macam LDL, HDL, dia low density lipoprotein. Dia protein, kerja dia untuk transport bukan sahaja kolesterol, kerja nutrients, kita punya vitamins. LDL ni buat kerja tu. Cuma LDL ni problem kalau dia ada oxidize. So LDL ni sekarang dia ada pattern A, pattern B. Lepas tu ada pattern C, pattern D lah. Tapi kita ambil sampai pattern B ni kita cukup lah. Pattern A bermaksud kita punya LDL cantik, gebu, elok. Dia tak membawa maksud pun. Okay. Dia menyebabkan dia tak membawa maksud apa pun. Dia LDL tak membawa maksud apa pun. Okay. Sebab tu kita kena tahu kita sama ada LDL kita pattern A ataupun pattern B. Dua benda ni sahaja. Okay. So, cara formula dia senang saja. Kita tengok kita triglyceride bahagi dengan kita punya HDL. So, kalau triglyceride dengan HDL bawah 1.2, LDL kita pattern A, dia naik tinggi mana pun tak ada masalah, no? Itu saja. Okay. So, soalan Tuan Aidil, betul ke kena kurangkan fiber dan serat untuk orang ada orang GERD? Kalau kita tengok serat, yang ni dia dalam kategori FODMAP lah. Fermentable oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide, lepas tu dengan polyols. Benda ni, fiber ni, terutama dalam buah lah, dia paling tinggi. Sebab benda ni, bila disaccharide, monosaccharide, disaccharide, polyols ni, dia adalah gula, ikatan gula. Okay. Ikatan gula ni, dia kompleks. Macam polyols ni, dia ikatan gula dia kompleks, dia banyak berikat macam tu. So nak uraikan dia memerlukan bakteria usus yang TikTok baru dia boleh uraikan. So benda-benda ni macam pisang, macam macam pisang, macam tembikai, macam pisang, tembikai, apa lagi buah tinggi fiber apple ke. So benda buah macam ni senang untuk orang yang ada masalah SIBO, bakteria usus ni menapai. Bila dia menapai, menyebabkan berlakunya masalah gas dan dia tak selesai. Buah naga nak kata tinggi tak? Okay. Yang paling tinggi sekali buah kurma. Buah kurma ni dia jenis fiber kering. Okay, fiber kering, lepas tu dia ikat betul dengan sugar, complex sugar. Dia betul kalau untuk orang yang tak ada masalah apa, makan dia boost energy, betul. Tapi kalau untuk orang masalah GERD, makan dia jadi bloated teruk. So buah-buah macam ni, fiber yang ni content high fiber macam ni, nak makan dia ada skill lah. Okay, tapi buat dalam skill ni tembikai kita buang dulu. Okay, cara dia makan saja buah-buah ni besar ibu jari macam ni, ataupun nak ambil dua ketui ke 3 ketui boleh jugalah. Okay, lepas tu kita makan dengan nasi. Sebab jenis macam FODMAP ni, apa yang bantu kita nak hadam dia adalah amylase. Amylase ni bila kita makan benda carbs, karbohidrat, dia keluar lah dekat kita punya mulut. Dan paling membantu kita punya pankreas ni hasilkan amylase juga. Ni bantu. Okay. So kalau kita lapik dengan nasi, makan dengan protein, daging apa semua, bolehlah makan buah-buah macam ni. Okay. Okay, baik. Berbalik kepada soalan, kita lagi 6 more minutes. Tapi kalau Tuan Farouk Afandi nak main, datang lah main Lockstar, tak ada masalah. Saya sentiasa ada, rumah saya dengan office tak jauh mana pun, nak main jumpa kat rumah pun boleh. Senang sikit kita menyembang. Okey, apa yang menyebabkan kerap sendawa bos? Disebabkan oleh masalah SIBO. Itu saja. Okey.
Tadi nampak macam ada soalan tak dijawab lagi. Okey, atau yang ada penyakit darah tinggi atau kolesterol tinggi kalau makan berlemak macam mana? Okey, Ina Shine. Soalan pada Cik Ina Shine. Penyakit darah tinggi, bagi saya personally, sebab saya dah tengok orang yang praktis MBB ni banyak masalah darah tinggi pun, tapi dia selesai ke masalah darah tinggi. Makan daging juga, makan lemak juga, tak ada masalah pun. Kolesterol tinggi, dia orang kata benda ni pemahaman baru tau, pemahaman baru. Kalau kita nak dapat pemahaman baru, tengok dekat YouTube banyak yang macam saya cakap, bab kolesterol kita tengok Dr. Nadia Ali dengan Dr. Paul Mason. Mereka ni pemahaman paling latest sekali. Atau yang penyakit darah tinggi, kolesterol tinggi, kalau makan, dia janganlah kita makan daging tu macam sekali hadap sehari 1 kilo. Itu problem. Tapi kalau setakat macam 100 gram, 250 gram, okey je, tak ada masalah apa pun. So, simptom bloated tu macam mana tuan? Simptom bloated tu sama macam sistem gastric anxiety ni ya. Dia jadi reflux, dia jadi perut tu kerah, dia jadi perut tu kram, dia jadi masalah sembelit, dia jadi masalah buasir, dia jadi tak ketahuan, jadi trigger anxiety lah, dia trigger panik, dia trigger jantung jadi palpitation, jantung berdebar laju. Yang ni tengok satu benda ni panggil Rome Health Syndrome. Ni Dr. Sanjay Gupta explain. Saya tulis lah non. Saya tulis takut hilang lagi. Rome Health Syndrome. Nama dia yang selalu explain ni Dr. Sanjay Gupta. Dr. Sanjay Gupta dia cardiologist boleh cardiologist boleh tengok dekat YouTube. Dan dia lepas tu yang bab kolesterol, tengok doktor kolesterol, minta tengok Dr. Paul Mason dengan Dr. Nadia Ali. Okey, baik. Saya makan apple pun kebun ciri juga sebagai apa. Okey, jadi makan kurma bersama nasi jangan dibuat jangan dibuat. Tapi kalau makan sikit saja okey je, tak masalah pun. Saya makan apple pun kebun ciri. Saya grade sangat teruk, grade 3. Grade 3 ni okey, faham. Okey, tak apa, tak masalah. Tapi praktis lah MBB ni, makan O5 Plus, praktis MBB, insyaAllah membantu. Saya sembelit najis keras kena makan apa. Okey, buat macam ni ya. Kalau sembelit najis keras, try makan lebih untuk lemak daging atau makan daging. Dua benda ni try buat. Lepas tu jangan lupa untuk selepas makan tutup dengan air manis. Air manis lah, yang tak apa nak manis sangat, tapi buat air manis lah. InsyaAllah senang nak membuang air besar dan tak sembelit. Dengar macam pelik, tapi tahulah tips saya buat ni sebenarnya untuk mengurangkan saya kena maki. Sebab saya kata okey ni apa, kena makan fiber banyak ni, kena makan sayur-sayur banyak. Confirm esok saya kena maki. Apa saya makan tak boleh berak apa semua ni. Benda ni saya dah sebab saya duduk medan perang, saya tahu apa benda yang sepatutnya buat. Makan daging, makan lemak, tutup dengan air manis. Air manis ni macam buat air sirap ke, air teh, ais manis ke, ada gula. Yang penting kena ada gula lah. Tapi jangan macam ada Nescafe, Milo, Horlicks, dia tak boleh buat. Benda yang 3 in 1, ada creamer bukan tenusu, jangan buat. Okay, baik. So, makanan berempah boleh makan tak tuan? Boleh, tak ada masalah. Tapi nak tengoklah berempah tu macam mana. Hantar gambar, kita tahu macam mana kita nak buat. Okay, baik. Kalau tak ada gambar, saya boleh tahu berempah dia terang mana. Apa yang berempahnya sangat ni kan. Sebab saya pemahaman berempah saya lain. Pemahaman berempah untuk tuan kampung mungkin lain. Kampung boy mungkin lain. Okay, so hantar gambar baru saya tahu, macam ni rupanya masa berempah. Okay, baik. So kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Saya nak tengok soalan apa lagi. Ayam kurma okey ke? Okey. Untuk ayam kurma,
pemilihan santan tu kena betul. Okey. Salah. Okey. Pemilihan santan tu kena betul. Kalau santan okey, tak apa. Untuk kurma, pemilihan santan kena betul. Jangan sesekali pakai santan kotak. Santan kotak sebab dia ada guar gam sekali. Nah, ni benda-benda fiber yang tak apa nak boleh makan sekarang. Guar gam. Lepas tu apa lagi? Pasteurized milk pun dia ada juga. Dia ada lactose dia agak tinggi juga dan gula dia agak kompleks jugalah, susah nak ni. Kalau makan macam ambil santan fresh ni selalunya dia dilute dah dengan air. Dia orang kata, senang kata dia kena cairkan dengan air lah santan fresh ni. Lepas tu buatlah, makan lah, tak ada masalah pun. Okey. Saya makan sejak pagi tadi, lepas makan perut saya pedih. Okey, buat tips ni Tuan Farouk Afandi. Kalau macam tak try kalau try Tuan try 5 plus tak? Dah try MBB dah belum? Okey, kalau tak try lagi, Tuan buat tips ni. Sehari sebelum tidur supaya membolehkan Tuan tidur sampai ke pagi. Sehari dia nak tidur, nak terjaga, leceh, haram tak boleh pergi kerja esok. Okey, cara dia minum air dulu sebelum tidur lagi, minum air. Lepas tu kita tekan badan yang rasa sakit, keras, lenguh, letih tau. Okey, dia sama ada dekat belikat, dekat tangan kau rasa kebal-kebal sikit dan kita tekan lah. Dekat leher, pangkal leher ataupun belakang kepala, dekat alis mata ke, dekat kita betih. Cari je point ni. Lepas tu kita tekan. Kita akan sedawa. Kita pastikan boleh sedawa sampai nafas rasa lawas, baru kita tidur. Kalau tidak, sekejap dia nak jadi sembelit, leceh esok pagi pula. Buat yang tu dulu. Kita buat yang tu sebelum tidur. Satu lagi kita buat sebelum makan. Sebelum makan untuk membolehkan kita makan sampai kenyang. Kalau tidak, sekejap kita ada asa nak makan banyak pula. Makan 2 suap, pula tak boleh dah nak masuk. Rasa dia macam nak menekan, nak tekat, leceh. So macam 15 sebelum kita makan tu, 15 minit sebelum kita makan ataupun setengah jam, kita minum air dulu. Kita urut, tekan bagi sedawa sampai nafas rasa lawas, bagi ada selera makan. Lepas tu kita balun makan sampai kenyang. Buat macam tu lah. Okey, baik. Kepada untuk Tuan Farouk Afandi, insya-Allah dia membantu banyak lah. Kalau tidak, dia lepalan nak jadi perut pedih macam kena tusuk pisau. Kena tusuk pisau ni bukan sebab apa pun, sebab histamin. Histamin ni dia boleh buat jadi kram perut. Sebab antara sifat histamin, dia boleh kecutkan tisu lembut. Tisu lembut ni especially dekat kita punya otot abdomen kita ni. Dia jadi kram lah. Jadi kram. Kalau kram perut, kita ambil ubat nama dia Buscopan. Ni boleh beli kat farmasi. Saya tulis Buscopan. Okey. Buscopan ni beli kat farmasi. Kalau dah jadi nak buat macam mana kan? Kita pergi farmasi, kata bagi saya Buscopan, makan Buscopan tu dia lega. Lepas tu kita jangan duk buat ulang benda tu berkali-kali dah. Okey, baik. Saya makan pisang ganda muntah gerd, memang tak boleh makan. Okey. Tuan Lokman Pisang, minta maaf saya lambat sikit Okey. Gajus dia ada lektin. Dia okey. Kacang ni dia ada 2 kategori. Okey. Macam kacang gajus, kacang almond, kacang apa lagi almond, pistachio ni dia kategori nuts. Bahasa orang putih dia nuts. Tapi kalau macam kacang tanah, kacang panjang ataupun benda-benda yang memanjat ni, dia dinamakan sebagai legum. So kita ada 2 benda ni. 2 benda ni mengandungi lektin. Tapi kacang nuts dia kurang lektin berbanding dengan kacang tanah. Kacang tanah ni tinggi dengan lektin. Okey. So bila kita makan kacang gajus ni, kalau orang tu tak cukup diamine oxidase, memang perut dia berangin jadi muntah tu sebab tu kita praktis dulu makan Amah 5 Plus tu. Lepas tu praktis MBB bagi okey.
Lepas tu baru kita start introduce kacang nuts ni dalam kita punya diet. Bila nuts ni dah lulus, dah makan almond pun steady, makan kacang gajus pun steady, makan pistachio pun steady, baru kita introduce untuk kacang legum ni, kacang tanah apa semua ni. Dah lepas semua ni, baru kita makan kacang jenis makan petai. Okey, lepas dah. Masa tadi tuan, kalau dia datang melayang, apa perlu buat bagi dia hilang tuan? Maaf tuan nak tahu. Okey, bila dia datang melayang tu, first minum air, minum sikit lah, air gula sikit. Lepas tu kita urut bagi sendawa sampai nafas rasa lawa. Lepas tu kita duduk relax sat. Lepas tu dia akan hilang slow. Sebab dia disebabkan oleh masalah histamine intolerance. Nah, okey, saya suka makan tosai. Dia bukan sebab tosai tu, dia bukan sebab kuah. Kalau kuah dal tu memang problem. Okey. Kalau kuah dal tu memang problem. Tapi tosai tu sendiri problem. Tosai ni dia buat pada tepung kacang hijau dengan berah yang boleh proses fermentasi. Apa nak makan tu boleh, tapi kalau untuk beginner ni, saya tak syorkan untuk makan tosai lagi lah. No? Kita makan nasi dulu. Nanti bila dah advance sikit, dah boleh makan jenis macam legum, kacang-kacang, baru kita makan tosai. Okey, baik. Lepas makan para Okey, sat. Okey. Macam mana simptom bloated tu macam saya bagi tadi, perut jadi keras, perut jadi krem, perut rasa panas, rasa nak muntah, rasa mual. Lepas tu jadi pening, trigger anxiety, trigger panik, jantung jebak laju. Macam-macam dia simptom bloated ni. Okey. Mata macam huruf kembang kabur kadang clear. Okey. Mak saya makan hafal tapi kadang mata macam huruf kembang. Okey. Sebab dia trigger histamine. Bermaksud dia kena tengok makan tau. Dia kena tengok proper, tengok makanan. Kalau dia ada introduce macam kacang-kacang ke ataupun susu, dia trigger histamine. Memang mata ni dia jadi tak boleh nak zoom tau. Sebab bila kita trigger sympathetic dominant, masalah mode fight or flight. Okey, nak bagi faham lagi ya. Contoh, selalu kita nak jadi berlakunya bahaya dalam keadaan gelap tau. Dalam keadaan gelap. So Tuhan ni, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita bila trigger mode sympathetic dominant, kita punya bukaan anak mata ni dia jadi besar. Dia jadi besar macam mata kucing lah. Lepas tu dia dah zoom in, zoom out tak boleh. Dia untuk nak kita kebolehan mata kita menyerap banyak cahaya untuk kita boleh tengok dalam gelap. Okey. Tapi dia nak zoom out, zoom in tak boleh lah. Dia ini yang menyebabkan berlakunya jadi silau teruk tau. Jadi silau. Orang yang kalau kembur ni, dia akan komplain mata dia jadi silau. Silau, lepas tu jadi kabak. Cara dia minum air, urut bagi sendawa, lepas InsyaAllah boleh tengok clear balik lah. Kalau krisik okey tuan, krisik okey, tak ada masalah. Okey, macam Tuan Lokman Bisan cakap, Tuan jawab reka-reka jawab sebab ramai yang tanya soalan. Okey, baik. Tuan, kepala rasa rimah saya ada stres pagi tadi, lepas tu ada bloated, leher rasa tegang pula. Macam biasa, kena urut bagi lepas lah. Sebab masalah gas ni dia tak boleh keluar melalui merasak masuk saluran darah ke apa semua ke, dia keluar sendiri ke, tak boleh. Kita kena tekan bawa dia keluar. Kita kena bagi sendawa ataupun kentut. Ada dua benda ni saja. Okey. Kalau Tuan Sarimah boleh buat keluar benda tu, settle masalah ni. Boleh ke konsum vitamin D, magnesium B complex? Boleh, tak ada masalah. Tapi ya, untuk vitamin D ni dia kena dosage yang betul, pemilihan magnesium yang tepat, dosage magnesium yang tepat. Lepas tu satu lagi yang paling bagus kalau macam Happy D Pro, letak K2 yang betul. Okey, 3 combination benda ni. Untuk vitamin B complex pula, dia punya jenis vitamin B tu sendiri. Contoh, kalau dia guna cyanocobalamin sebagai B12, memang problem. Dia kena guna methylcobalamin. Lepas tu pemilihan vitamin tu kena betul lah. Yang mana kalau semua benda ni saya dah set lah dekat Real B dengan Happy D Pro ni. Guna itu saja, insyaAllah selesai. Saya kata hari-hari ambil Gaviscon sebab saya memang setiap kali ada rasa tak selesa kat dada kiri. Jangan ambil secara berterusan sebab dia akan menyebabkan masalah rapur tulang nanti tuan. Okey.
Lepas makan perut jadi kembung dan ketat, tarik nafas pendek sebab ada orang kata nak makan kena ada cara takut makan kena ada cara takut histamin lagi tinggi. Histamin ni dia sama ada kita ingest, kita makan ataupun daripada kita punya tubuh badan kita hasilkan sendiri. Kalau makan ni selalunya makanan fermented. Fermented ni makanan menapai lah. Macam makanan menapai ni macam belacan, orang kata bagus kan, belacan, budu, kimchi. Bagus tu memang bagus. Tapi cara introduce tu kena betul. Cara introduce nak kena dalam diet tu kena betul. Dia tak boleh introduce secara membabi buta. Kalau tidak orang tu sekali dia mengelupa 24 jam. Sebab tu dia, itu yang kita praktis MBB. Dalam MBB ni kita ajar step by step macam mana satu persatu macam mana cara kita introduce makanan balik dalam kita punya diet, no? Okey, baik. So, itu sahaja hari ni 10-10 dah. Okey. InsyaAllah saya selepas ni saya akan cuba untuk live hari-hari, no? Hari-hari saya insyaAllah saya akan cuba untuk live hari-hari pada pukul 9 malam. Doakan saya berjaya. Okey, last kopek ni untuk Tuan Farouk. Ada juga orang kata nak ambil probiotik atau prebiotik kena cara takut histamin juga. Ya, memang betul. Tapi untuk permulaan ni jangan ambil probiotik dulu. Kalau ambil probiotik, kalau kita pergi hospital kan, doktor kata kena makan probiotik, kita balik ke punya dah happy, kata okey masalah aku dah selesai dah, kita pergi balun probiotik, malam tu pula mengelupak kena pergi emergency. Satu hal pula memang problem. Prebiotik pula kita pilih benda yang serat, tak apa nak betul, tak apa nak kena dengan kita. Mengelupak juga. Prebiotik ni guna dia untuk benda fiber ni guna dia sebenarnya adalah sebagai makanan kepada kita punya bakteria usus kecil, Lactobacillus, Bifidobacterium. Benda ni digelar sebagai dia menghasilkan lactic acid. Lactic acid ni dia akan buat usus kecil kita environment separa acidic. Bila usus kecil kita ada environment separa acidic, bakteria usus besar ni tak boleh hidup. Sebab bakteria usus besar dia kena hidup dalam keadaan separa alkaline. Okey, so dia tak berlakulah masalah sibuk. Itu kegunaan prebiotik. Dan prebiotik yang paling cemerlang adalah hafal lah, no? Hafal lah. Semua orang makan okey kan? Okey. Sebab betul saya rasa probiotik memang lupa saya dia buatnya teruk. Itulah ceritanya, no? Probiotik ni kita guna bila kita dah 80% dah okey nanti, baru kita introduce probiotik. Okey, baru ulang lagi sekali jadi lebih kompleks yang kena ambil Real B. Real B ni saya punya brand MBB ni. Gunalah sebab semua yang guna barang saya ni semua orang yang ada masalah gastric anxiety. Okey. Lauk yang dipanaskan macam Tuan Razman cakap, Real B from MBB senang. Lauk yang dipanaskan banyak kali tinggi histamin juga ke? Kalau macam kuah laksa tu iyalah kan. Dia jenis makanan yang orang kata panggil apa? Protein. Dia kena tinggi ni satu benda dipanggil histidine. Histidine bila dia breakdown dia jadi histamin. Contoh macam kuah laksa. Kuah laksa ni sedap kalau dia kena peram. Baru dia sedap. Kalau kuah laksa tu kita tak peram dia, rasa macam air ser tak syok, tak masam kan. Tak dia tak umami dia tu kurang. Tapi bila kita peram dia dua hari tu paling sedap, optimum kan. Kita makan, tapi memang sedap. Tapi kalau untuk orang ada masalah gastric anxiety, kurang dia punya diamine oxidase, makan tu confirm mengelupak lah jawab dia. Bukan sebab laksa tu, bukan sebab kuah laksa. Itu je cerita dia, no? Okey, nanti saya nak try starter pack. Okey, baik. Terima kasih tuan. Okey, baik. So, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah saya akan try live setiap malam pukul 9 pula. Sebab tengok malam kita rancak sikit. Okey, baik.
Itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.